أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشارفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. أما بعد. Yang saya muliakan barisan imam, barisan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, sama-sama kita berniat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Seterusnya sama-sama kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah taala berikan kepada kita, nikmat kesihatan ke atas tubuh badan kita. Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk hadir ke rumah Allah untuk melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah di antara masa yang lapang sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu, mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur juga kita kepada Allah dipilih menjadi sebahagian daripada umat baginda Nabi SAW. Kita perlu rasa seronok dan rasa beruntung kerana kita hidup dalam satu zaman seorang Nabi, seorang Rasul akhir zaman yang terdapat banyak keistimewaan dan juga kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan. Sejak daripada 1400 tahun yang lalu, sejak daripada 1400 tahun yang lalu sehinggalah ke hari ini, keseluruhannya adalah umat baginda Nabi SAW. Semuanya adalah umat baginda Nabi SAW. Tak kira dia ni Islam ke bukan Islam ke, kulit cerah ke kulit gelap ke, tinggi rendah mana pangkat kedudukan seseorang, semuanya adalah umat Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, bila kita sebut tentang Nabi, kita terfikir kenapa Allah Ta'ala memilih kota Mekah sebagai negeri ataupun tempat kelahiran Rasulullah SAW. Kenapa tidak dilahirkan di Madinah? Kenapa tidak dilahirkan di bumi Mesir? Kenapa tidak dilahirkan di bumi Palestin dan di tempat-tempat yang lain? Para ulama memberitahu kerana di Mekah ini terdapat keistimewaan dan juga kelebihannya tersendiri. Antara salah satunya adalah kerana adanya tapak Kaabah. Kerana adanya tapak Kaabah.
Seperti mana kita tahu, ramai orang Islam sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam sehinggalah ke saat ini, sejak ribuan tahun yang lalu, sehinggalah ke saat ini, kesemuanya datang mai Mekah buat haji tawaf keliling Kaabah. Jadi itu adalah antara keistimewaan kenapa Allah Ta'ala memilih kota Mekah sebagai negeri ataupun tempat kelahiran baginda Nabi SAW. Memang Rasulullah ni asal dia memang orang tempatan Mekah, bukan main daripada tempat lain. Memang asal Mekah, dilahirkan di tengah-tengah kota Mekah. Kalau tuan-tuan di Masjidil Haram kan, akan datang tuan-tuan pergi umrah ke, pergi buat haji ke, daripada dalam Masjidil Haram, tuan-tuan keluar melalui pintu Marwah. Di belah kanan, tuan-tuan jalan sikit ke hadapan, ada satu tempat yang diberi nama Maktabah Makkatul Mukarramah, ataupun bahasa Melayu dia Perpustakaan Mekah Al-Mukarramah. Maka di tapak asal perpustakaan itulah asal-asalnya tempat Rasulullah dilahirkan oleh Aminah bintu Wahab, ibu kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni saya cerita ni, kalau tuan-tuan dapat pergi, tuan-tuan tengok, oh ni tempat Rasul dilahirkan. Tempat dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tapi kalau tuan-tuan pergi sana nak buat amal ibadah, tuan-tuan masuk Masjid Haram lah lebih afdal. Saya cerita ni bukan nak suruh pergi buat ibadat ke, nak tengok, lihat bila kita sebut cerita tentang sirah Nabi ni, tentang riwayat hidup Nabi ni, tengok oh ini dia tempat Rasulullah dilahirkan. Baik. Jadi tuan, sebelum kita pergi lebih jauh, kita pergi dulu ke Tok Wan Nabi. Tok Wan Nabi Abdul Muttalib, bapa kepada Abdullah. Tok Wan belah Abdullah, belah ayah lah, belah ayah Nabi. Baik. Tok Wan Nabi SAW namanya Abdul Muttalib. Dia ni tuan-tuan dikurniakan zuriat yang ramai. Memang dulu ni tuan-tuan, zaman dulu ni orang Melayu kita pun, orang Arab pun, Allah Ta'ala bagi zuriat yang ramai. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan ada satu mak, satu ayah ni, kadang-kadang 13 orang anak, kadang-kadang 8 orang anak, ramai. Abdul Muttalib dikurniakan zuriat yang ramai, 10 orang anak laki-laki, 5 atau 6 orang anak perempuan, hasil daripada perkahwinan dengan beberapa orang isteri. Baik. Jadi antara ponakan Nabi ni, yang masyhur, ramai yang terkenal, antara adalah Abu Talib, Hamzah, Al-Harith, Al-Abbas. Semua ni adalah di kalangan pimpinan Quraisy. Mereka ni, bapa saudara Nabi ni pernah menjadi antara pimpinan Quraisy ketika itu di Mekah. Jawatan Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi ketika itu di Mekah sangat tinggi, bukan jawatan yang biasa. Iaitulah Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi memegang jawatan sebagai ketua negara Mekah ataupun Perdana Menteri Mekah ketika itu. So, semuanya adalah daripada kalangan pimpinan, pimpinan Quraisy ketika itu. Suatu hari tuan-tuan, Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi ni dia pernah bernazar. Dan dia bernazar, andai suatu ketika Allah Ta'ala mengurniakan dia zuriat yang ramai, maka dia akan sembelih salah seorang anak daripada 10 orang ni, anak laki-laki. Kan? Kemudian tuan-tuan, dengan takdir Allah, Allah kurniakan dia zuriat 10 orang anak laki-laki ramai. Maka tuan-tuan, kisah dia panjang juga, tapi di hujung sekali, Abdul Muttalib tak jadi sembelih pun salah seorang anak dia. Sebab setiap kali undian yang dibuat, beberapa kali undian yang dibuat, dan setiap kali undian tersebut pasti akan terkena kepada nama anaknya yang bernama Abdullah. Abdullah ni adalah anak laki-laki bongsu Abdul Muttalib, bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila setiap kali undian duk kena pada nama Abdullah ni, akhir sekali Abdul Muttalib tak jadi sembelih siapa pun, tak jadi. Sebab pasti akan terkena kepada nama Abdullah. Abdullah ini adalah merupakan antara anak yang dikasihi, disayangi, dicintai oleh Abdul Muttalib. Paling sayang sekali lah dalam ramai-ramai itu, dia antara yang maksudnya terpaling sayang lah kot. Abdul Muttalib ni. Rasa lebih sayang sikit pada Abdullah. Abdullah ini tuan-tuan, subhanallah, dia memiliki akhlak peribadi yang sangat hebat, luar biasa, mempunyai sifat yang sangat rajin, juga memiliki wajah yang sangat tampan, lawa, cantik. Nak dikatakan tuan-tuan,
betapa handsomenya, betapa tertariknya wanita-wanita Mekah, anak-anak dara Mekah ketika itu tertarik dengan sifat peribadi Abdullah dan juga wajahnya yang sangat tampan, sehingga kan jalan-jalan yang dilalui oleh Abdullah pasti akan dituruti oleh wanita-wanita Mekah ketika itu. Kerana mereka sentiasa mencari ruang dan peluang untuk menggoda Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa baginda Nabi SAW. Contoh saya bagi tuan-tuan, contoh. Waktu maghrib kan, contohlah Abdullah ni dia main masjid awal sikit jam 7. Dia datang melalui pintu belah sini kan, belah depan sini masuk. Habis solat maghrib, solat isyak, dengar kuliah, duduk baca Quran sikit, dia lebih kurang pukul 9 malam lagi baru Abdullah balik. Maka jalan dan waktu-waktu yang dilalui oleh Abdullah diikuti oleh wanita-wanita Mekah, dan mereka akan sentiasa menunggu di sebalik tiang-tiang dan tembok-tembok jalan tersebut. Contoh kan, masuk tadi jam pukul 7, satgi balik ikut pintu belah sini pula pukul 9. Maka wanita-wanita ni mereka dah hafal dah, mereka dah tahu Abdullah ni satgi dia akan keluar balik ikut pintu hak ni. Jadi mereka tunggu ni di sebalik tiang-tiang, tembok-tembok yang ada ni. Nampak je Abdullah lalu, mereka akan pergi goda Abdullah. Ni sampai tahap macam tu tuan-tuan. Nak katanya Abdullah ni sangat hebat akhlak peribadinya dan juga wajah yang sangat tampan. Ya, subhanallah. Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW mewarisi ketampanan yang dimiliki oleh Abdullah. Baik. Jadi tuan-tuan, bila melihat keadaan sebegitu, mengundang fitnah yang besar, maka Abdul Muttalib, tok wan Nabi ni, ayah Abdullah, dia ambil satu keputusan untuk mengahwinkan Abdullah dengan seorang anak dara, seorang wanita yang mempunyai nasab dan keturunan daripada kabilah yang sangat hebat, iaitulah daripada keturunan Bani Zuhrah yang bernama Aminah bintu Wahab, ibu Rasulullah SAW. Kita lihat tadi tuan-tuan, belah Abdullah ni kita tahu dah, latar belakang keluarga belah Abdullah ni memang daripada keturunan bangsawan, kepimpinan masyarakat, keturunan yang ramai. Abdullah ni pula orang yang baik, akhlak peribadi yang sangat elok. Begitu jugalah pada Aminah bintu Wahab, memiliki wajah yang sangat jelita, sangat terkenal dengan sentiasa menjaga maruah diri dan mempunyai akhlak yang baik, Aminah bintu Wahab. Maka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka dikahwinkan, dijodohkan, sempat duduk satu rumah, satu bumbung hanya beberapa bulan sahaja. Maksudnya tuan-tuan, tidak dalam tempoh yang jauh, yang lama, tidak dalam tempoh yang panjang, tak sampai tempoh setahun pun tempoh perkahwinan mereka. Suatu hari Abdullah ni dia keluar berniaga nak cari nafkah kan, dah kahwin, ada tanggungjawab nak cari nafkah. Maka dia keluar berniaga. Habis berniaga berbulan-bulan keluar tuan-tuan, dalam perjalanan pulang ke Mekah nak balik rumah, ketika itu adalah ujian pertama yang besar yang dihadapi oleh baginda Nabi SAW, iaitulah Allah Ta'ala mengambil nyawa bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib dalam perjalanan pulang ke Mekah nak jumpa isteri. Dan ketika itu ada riwayat mengatakan Rasulullah SAW berumur 3 bulan dalam kandungan Aminah. Berapa bulan ni ada khilaf, tetapi sepakat para ulama ketika Allah Ta'ala mengambil nyawa bapanya Abdullah, ketika itu Rasulullah dalam kandungan Aminah. Ini sepakat para ulama, tak ada khilaf. Berapa bulan tu ada khilaf lah di kalangan para ulama. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita cuba bayangkan satu pasangan yang kita boleh kata romantik, baru sahaja kenal, baru mendirikan rumah tangga, ketika itu baru nak saling cinta mencintai, baru nak saling sayang menyayangi, baru nak kenal yang mana bakal menjadi seorang penghulu kepada seluruh makhluk. Abdullah dan Aminah tidak tahu bahawa bayi ada di dalam kandungannya bakal menjadi seorang ketua bagi seluruh penghuni syurga. Subhanallah, tidak tahu. Begitu jugalah yang berlaku dalam diri kita. Kita berkahwin, Allah Ta'ala bagi zuriat, anak dalam kandungan. Kita tidak tahu apakah nasib ataupun masa depan anak yang ada dalam kandungan. Begitu jugalah yang dihadapi oleh Aminah dan Abdullah ketika itu. Akan tetapi tuan-tuan, mengikut sebahagian sejarah Islam, mereka mengatakan
bahawa Aminah ni kerap duk mimpi tentang tanda-tanda kebesaran bayi yang ada di dalam kandungannya, sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada dalam perut kandungan mak telah ditunjukkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran yang sering dimimpikan oleh Aminah binti Wahab, subhanallah. Jadi tuan-tuan, bila mana tibanya tarikh lahir Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, tarikh lahir Nabi ni ada khilaf tuan-tuan. Ada riwayat mengatakan 9 Rabiul Awal, ada para ulama mengatakan 12 Rabiul Awal, jumhur memilih 12 Rabiul Awal pada hari Isnin, dan sebahagian ulama besar falak Islam dunia mereka buat kiraan 12 Rabiul Awal jatuh pada 20 April tahun 571 Masihi ataupun Miladi. Ini kiraan ulama besar falak, ulama besar falak Islam. Baik. Jadi bila bayi tersebut dilahirkan oleh Aminah, kemudian bila lahir tuan-tuan dalam keadaan tidak ada ayah, maka bergelar yatim. Nabi adalah yatim waktu dia lahir, tidak ada ayah, tidak sempat merasai kasih sayang seorang ayah. Kemudian ketika itu bila lahir diserahkan kepada Tok Wan. Tok Wan ni tuan-tuan, bila cucu tu lahir daripada zuriat anak kesayangan, maka secara automatik bayi tersebut menjadi cucu kesayangan Abdul Muttalib. Maka ditimang-timanglah cucu ni. Ditimang-timang bayi ni. Abdul Muttalib ni bawa pusing keliling Kaabah, bawa masuk dalam Kaabah ni, seronok ni dapat cucu ni. Ketika itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk menamakan bayi tersebut dengan nama yang sangat ganjil. Sebab apa disebut ganjil tuan-tuan? Kerana nama yang diberikan kepada bayi tersebut adalah nama yang tidak pernah diberi ataupun diguna pakai oleh mana-mana manusia sebelum kelahiran bayi tersebut. Iaitulah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Nama Muhammad ni tuan-tuan ganjil, pelik, tak pernah didengar, tak pernah orang pakai lagi nama Muhammad ni, yang bermaksud sangat terpuji. Maka Abdul Muttalib menamakan bayi tersebut dengan nama Muhammad, berharap agar bayi tersebut bakal menjadi seorang pemuda yang sentiasa dipuji-puji kebaikannya oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Subhanallah. Yang itu sejarah nama dia, Tok Wan yang bagi, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Adat orang Mekah ketika itu tuan-tuan, bila mana satu-satu bayi dilahirkan, maka bayi tersebut akan dihantar ke perkampungan untuk disusukan ataupun diambil upah susu selama 2 tahun sehinggalah bayi tersebut bercerai dengan susu. 2 tahun. Maka tempat asuhan yang sangat terkenal iaitulah di perkampungan Bani Sa'ad ibn Bakar ataupun disebut sebagai perkampungan As-Sa'diyah. Iaitulah di rumah antara ibu susuan Rasulullah, iaitulah Halimatus Sa'diyah. Tuan-tuan, kalau ada rezeki, ada peluang, tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan ajaklah mutawif ke ataupun beberapa orang kenalan. Cadangan saya pergi dalam jumlah yang ramai. Jangan pergi dalam jumlah yang sikit. Bahaya. Sebab di tengah-tengah padang pasir, di tempat yang asing, di padang pasir tuan-tuan, dia ada satu kaum ataupun satu puak. Dia kalau dia tengok ada kumpulan yang mencurigakan kan, ataupun dan sebagainya, mereka akan bunuh mereka, kelompok ni. Bila mereka dah bunuh, mereka akan biar kering di padang pasir gitu. Maksudnya tuan-tuan bahaya. Kalau tuan-tuan pergi jumlah yang sikit, 5 orang, 4 orang, takut-takut kena serang ke, kena bunuh, habis ahli waris tak tahu kat Malaysia mana pergi, tak tahu. Kan? Takut hilang. Tak dapat khabar berita. Jadi pergilah ramai. Sewalah satu van yang boleh muat 10 orang tu ke kan, coaster ke kan. Boleh pergi. Kalau ada kelapangan. Tapi tuan-tuan jangan buat jadual sendiri kan. Selalu kan kalau kita pergi dengan mutawif kan, dia dah sediakan kita punya aktiviti harian apa dan sebagainya. Ada masa lapang baru pergi. Tuan-tuan jangan sebut kata ni ada seorang ustaz ni dia suruh pergi juga. Oh, jangan. Ya? Pergi tengok. Saya tak pernah sampai lagi, tetapi dikisahkan oleh sahabat-sahabat saya yang lain yang bertugas sebagai mutawif, yang kerap bawa jemaah umrah, jemaah haji ni kan. Dia kata dia pernah pergi.
Bagi tahu kat driver tu kata nak pergi perkampungan As-Sa'diyah, maka dia akan bawa. Sampai di perkampungan As-Sa'diyah, dia tak ada perkampungan dah tuan-tuan. Sebut je perkampungan As-Sa'diyah, tak ada dah perkampungan. Cuma katanya ada satu tempat ataupun tapak kesan yang disebut itulah rumah Halimatus Sa'diyah. Satu binaan, ada 2 tingkat yang orang tak ada duduk dah. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, selalunya binaan-binaan tersebut bukanlah dibina oleh kerajaan Arab Saudi. Kerana kerajaan Arab Saudi ni merekalah orang pertama antara yang akan merobohkan tempat-tempat tersebut untuk mengelakkan daripada acara-acara ataupun upacara yang karut yang dilakukan oleh segelintir masyarakat Arab. Contoh saya bagi ni saya bagi contoh di Mesir lah, di Mesir. Di Mesir ada makam Imam Syafi'i. Okay, di Mesir ni dia ada disebut sebagai perkuburan syar'i dan juga perkuburan tidak syar'i. Kalau makam para awliya ataupun imam-imam ni dia lain sikit. Dia tak ada terkait dengan syar'i ke tak syar'i ke. Baik, ni saya cerita sikit pengalaman. Di Mesir, waktu saya duduk sana, makam Imam Syafi'i tengah dibaik pulih, di renovate. Jadi waktu untuk ziarah makam Imam Syafi'i sekali seminggu saja, sehari seminggu saja. Waktu dia hari Jumaat, tempoh dia bermula lepas subuh sehinggalah sebelum Jumaat. Jadi tempoh yang singkat tu tuan-tuan. Ramailah ni orang duk masuk. Orang Melayu kita, orang Asia kan, masyarakat kawan-kawan Indonesia, Thailand, masyarakat Arab pun ramai juga yang pergi. Bila waktu saya pergi masuk tuan-tuan, ni nak tengok Allah nak tunjuk lah kan. Ada sebahagian ni, makam Imam Syafi'i dia lebih kurang petak gini lah tuan-tuan kan. Tempat binaan, 4. Kemudian di ruang tepi ni, di ruang ni ada ruang sikit, kemudian dibuat macam pagar lah kan, pagar. Baik, di ruang-ruang ni tuan-tuan, sebahagian bukan semua, sebahagian segelintir masyarakat Arab, mereka ni akan baling duit dalam tu. Ruang yang ada, mereka akan baling duit. Bukan sikit tuan, banyak. Banyak, kalau saya boleh ambil tuan, seronok belanja tuan-tuan, makan kenyang cukup. Ni nak kata banyak. Sampaikan orang yang menjaga makam Imam Syafi'i tu, mereka nak kutip bawa keluar ni, mereka tak boleh kutip pakai tangan. Tak dan, tak cukup. Kena sodok ni, sodok. Tuan-tuan boleh bayangkan, contoh kan besar ni, ruang banyak tuan. Penuh duit. Duit shillingnya, duit kertasnya, subhanallah banyak. Mereka punya kepercayaan, mereka kata kalau baling duit ni di tempat-tempat makam orang soleh ni, awliya, imam-imam ni, mereka percaya, bila mereka baling duit dalam tu, rezeki mereka bertambah, hidup bertambah bahagia, ceria dan sebagainya. Ini adalah fahaman yang karut. Ya, fahaman yang karut. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, bila cerita tentang perkuburan atau makam ni, saya selit sikitlah pengalaman. Yang disebut, yang tadi saya sebut perkuburan syar'i tidak syar'i ni maksud dia, perkuburan syar'i ni macam kita di Malaysia yang kita amalkan. Ada tanah wakaf yang luas, kemudian kita tanam kurit dalam yang 7 kaki tu kan, itu disebut sebagai perkuburan syar'i. Di sana banyaknya perkuburan tidak syar'i. Maksud dia istilah yang mudah kita faham, maksud dia seolah-olah kita simpan jenazah di bawah tanah. Sebab kita boleh masuk dalam tu. Contoh saya bagi dia tempat yang luas juga, tempat yang luas. Kemudian cara mereka satu, kita sebut satu lot lah untuk mudah faham. Satu lot ni kan untuk keluarga si fulan. Sebelah dia pula untuk keluarga orang lain. Sebelah pula untuk keluarga orang lain. Maksudnya daripada ayah, isteri, anak ni semua meninggal, tanam, simpan dalam tu. Baik. Kita di bawah Kedutaan Malaysia ada 3 tanah perkuburan, 2 tidak syar'i, 1 syar'i. Baik. Yang syar'i tu kita baru beli. Kita duk mesyuarat kata kita beli yang syar'i sebab boleh bawa masuk ataupun tanam jenazah dalam jumlah ataupun kuantiti yang banyak. Yang tidak syar'i tuan-tuan, dia tak boleh masuk banyak. Paling ramai tak silap, saya paling ramai tak silap 8 ataupun 12 orang sahaja. Dalam tu ada bilik tuan, cuma tak ada aircon je. Tak ada aircon, tak ada katil, tak ada tilam. Dia ada bilik. Dia tuan-tuan, ni pengalaman lah kan, masuk, dia ada pagar, masuk pagar, dia atas tu dia lapang, kawasan lapang. Atas tu kita letaklah kursi kan, kok ada ahli waris nak nyamai daripada Malaysia nak ziarah ahli keluarga yang meninggal di situ, adalah dia boleh duduk situ, tapi mereka tak boleh masuk dalam. Mereka nak ziarah, mereka boleh ziarah duduk kat atas je. Yang boleh masuk dalam ni adalah jawatan kuasa tanah kubur ataupun kita nak bawa masuk jenazah dalam. Kebetulan ketika itu tuan-tuan, ini saya pengalaman masuk tanah kubur yang tidak syar'i yang pertama yang kita ada, yang Kedutaan Malaysia ada, pertama. Dah tutup lama, tak silap saya 2010 lah tutup.
Kemudian buka balik 2018 sebab duta waktu tu minta kita untuk bersihkan, sebab waktu tu cadang kita nak renovate, nak buat macam bertingkat sikit. Tapi tak jadi, kita pergi beli tanah perkuburan yang baru, syar'i, baru beli awal tahun hari tu tak silap. Baik. Dia tuan-tuan, bila yang tidak syar'i ni dia renyah sikit, susah. Bila ada orang meninggal, kita kena pecahkan simen ni. Dekat atas tu disimenkan. Bawah tu sakit dia boleh turun tangga. Turun tangga pergi bilik-bilik jenazah ni. Nak bawa jenazah dia kena pecahkan simen, habis simpan jenazah tu kena simen balik. Banyak kerja nak buat. Jadi seolah-olah kalau nak mati, nak meninggal tu kena duit banyak jugalah, nak upah orang pecah simen, nak simen balik. Baik. Masuk di bawah tuan-tuan, subhanallah. Saya masuk tahun 2018. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala nak pamerkan satu pengalaman, satu kenangan yang sangat memberi keinsafan. Iaitulah tuan-tuan, bila saya masuk, kita duduk, kan ada tulang-tulang yang reput kan, kita alih ke tepi. Dalam bilik jenazah perempuan, bahagian perempuan, masih lagi ada satu jenazah yang tidak reput, masih elok dan cantik. Jasad dan kain kafannya. Subhanallah. Bila kita cek semula tuan-tuan, kita semak semula, rupa-rupanya itu adalah jenazah pelajar Malaysia kita, perempuan, berasal daripada negeri Kelantan, merupakan seorang hafizah Al-Quran. Subhanallah. Kita tengok bagaimana dia menjaga kitabullah, Allah Ta'ala menjaga dia. Subhanallah. Tuan-tuan, masih lagi nampak seolah-olah ada darah dan peluh yang mengalir. Subhanallah. Tak silap, waktu tu dia meninggal tahun 2008. Saya masuk 2018. Tuan-tuan kira berapa tahun? Subhanallah. Masih elok dan cantik rupa bentuk ni tubuh badan jenazah tersebut. Subhanallah. Yang itulah pertama 2018, lepas tu tutup, tak buka-buka dah sebab dah penuh. Baik. Itulah sedikit pengalaman cerita tentang perkuburan tidak syar'i dan juga syar'i. Baik, kita sambung semula sirah tadi. Baik. Kenapa bayi-bayi yang dilahirkan itu dihantar ke perkampungan? Kerana terdapat beberapa faktor kenapa orang Arab ketika itu hantar bayi mereka ke sana. Antaranya adalah salah satunya udara dan juga makanan di perkampungan lebih segar berbanding di pekan di kota Mekah. Mekah ketika itu tuan-tuan, dia macam KL lah, Kuala Lumpur kan. Ramai orang duk kunjung, ziarah, duk nak jalan semua. Lebih kurang begitu. Sebab tu di perkampungan udara dan makan lebih segar. Bahasa Arab yang diguna di perkampungan lebih fasih berbanding di pekan di Mekah. Sehinggalah Rasulullah SAW digelar sebagai jawami'ul kalim ataupun jawami'ul kalam. Bila Rasulullah sebut satu-satu benda, ringkas, padat dan banyak makna. Sehingga kan para sahabat terpaksa bertanya, ya Rasulullah, makadha. Ya Rasulullah, apa yang kau sampaikan, apa yang kau sebut, apakah ini? Maka Rasulullah terpaksa menerangkan satu persatu dengan bahasa yang mudah faham dan kadang-kadang terpaksa menggunakan laras bahasa yang rendah bila bercakap dengan masyarakat Arab Quraisy ataupun para sahabat ketika itu. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, setiap tahun wanita-wanita daripada perkampungan Bani Sa'ad ibn Bakar ini, mereka akan datang ke Mekah. Datang ke Mekah, mereka akan ambil bayi-bayi yang baru lahir tadi ni, bawa ke perkampungan untuk diupah susu selama 2 tahun. Baik. Termasuklah Halimatus Sa'diyah, dia pergi juga ke Mekah. Akan tetapi Halimatus Sa'diyah ni dia sampai ke Mekah agak lewat. Lewat sikit. Dia sampai je tuan-tuan, didapati tinggal seorang bayi je yang tinggal. Itu contohlah ramai-ramai kan, dia letak tinggal seorang bayi je tinggal. Lalu Halimatus Sa'diyah ni duk mikir kan, dia duk sembang dengan suami dia Al-Haris, duk tanya-tanya. Kenapa dalam ramai-ramai bayi ni tak ada siapa pun nak ambil? Yang contoh macam kita lah kan, dapat bantuan beras, banyak kampik ni. Tiba-tiba kita main lewat sikit, tinggal sekampik je. Kita pun pelik, kenapa orang tak ambil sekampik ni? Mungkin dia bocor ke, dah tak elok ke, Allah Alam lah kan. Begitulah yang difikir oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa dalam ramai-ramai bayi ni tak ada siapa ambil? Lalu bila dia tanya kan tuan-tuan, rupa-rupanya bayi ni adalah merupakan anak yatim. Bila anak yatim tak ada ayah, maka tiada jaminan dibayar upah susu ketika itu. Maka pada awalnya tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah menolak, tak apalah, dia kata kat suami, tak apalah, tak ada rezeki kita untuk ambil upah susu. Maka mereka dalam perjalanan nak balik. Sebelum pulang ke perkampungan,
Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa kasih, sayang dan cinta di dalam hati Halimatus Sa'diyah terhadap bayi tersebut, iaitulah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa rindu, rasa macam kesian pula bayi tak ambil upah susu. Rasa seronok pula nak jaga. Lalu Halimatus Sa'diyah bawa balik ke kampung. Bani Sa'ad duduk di perkampungan. Selang sebulan, selang 2 bulan tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah ni dia duduk berasa satu benda yang pelik yang telah berlaku di dalam keluarga dia. Iaitulah keluarga dia bertambah ceria, bertambah bahagia, rezeki murah, tanam-tanaman yang ditanam oleh Halimatus Sa'diyah subur, menjadi kehijauan, segar bugar. Binatang ternakan yang diternak oleh suami dia Al-Haris menjadi sehat, gemuk-gemuk, banyak susu. Lebih kurang gitulah. Nak kata dia sihat. Berbanding dengan jiran-jiran yang lain tuan-tuan. Jiran-jiran lain yang keliling rumah Halimatus Sa'diyah ni, mereka pun tanaman tak jadi. Haiwan ternakan mereka ada yang mati, ada yang kurus, ada yang uzur, ada yang tak ada susu. Macam-macam lah. Berbanding keluarga Halimatus Sa'diyah. Maka tuan-tuan, ketika itu subhanallah, walaupun jiran-jiran Halimatus Sa'diyah berasa cemburu kan, dengan yang dimiliki oleh Halimatus Sa'diyah ni, mereka pergi jumpa. Dan ramai ni pergi jumpa Halimah. Kata, wahai Halimah, beruntunglah kamu dan juga ahli keluarga kamu kerana telah mengalir keberkatan ke dalam keluarga kamu daripada seorang bayi yang kamu ambil di Mekah. Subhanallah. Tuan-tuan, Rasulullah daripada umur bayi telah mengalirkan keberkatan dan telah dirasai sendiri oleh keluarga Halimatus Sa'diyah. Subhanallah. Itulah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, cukup 2 tahun menyusukan kanak-kanak yang bernama Muhammad. Maka bila dah cukup 2 tahun, bayi-bayi yang mereka ambil di Mekah ni kan, semua kena pulangkan semula ke keluarga kandung masing-masing di Mekah. Termasuklah Halimatus Sa'diyah, dia pun pergi Mekah juga tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah dia pergi Mekah bukan untuk memulangkan bayi tersebut yang disusukan tu. Akan tetapi dia pergi Mekah, dia jumpa dengan Aminah bintu Wahab, ibu kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halimatus Sa'diyah jumpa adalah untuk memujuk Aminah untuk meneruskan jagaan terhadap bayi yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seronok tuan-tuan jaga bayi ni, seronok. Ya, seronok sebab Halimatus Sa'diyah merasai keberkatan yang mengalir ke dalam keluarga dia. Kehidupan menjadi senang, seronok. Ni jaga kanak-kanak atau bayi yang bernama Muhammad ni. Lepas dipujuk-pujuk tuan-tuan, akhir sekali Aminah bintu Wahab akur dan membenarkan Halimatus Sa'diyah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Aminah kata di perkampungan Rasulullah boleh belajar berdikari dan di sanalah Rasulullah boleh hidup lasak, belajar mengembala kambing, bercucuk tanam dan sebagainya. Baik. Lalu Halimatus Sa'diyah jaga Rasulullah sehinggalah Rasulullah berumur, ada riwayat mengatakan 5 tahun 3 bulan, ada riwayat mengatakan 6 tahun. Ketika umur sedemikian, telah berlakunya satu peristiwa yang penting dalam hidup Rasulullah. Iaitulah suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk bermain di halaman rumah Halimatus Sa'diyah bersama adik-beradik susuan yang lain. Ketika itu Rasulullah, kanak-kanak yang bernama Muhammad ini telah didatangi oleh seorang pemuda yang dikatakan itulah Malaikat Jibril yang datang dalam rupa bentuk manusia untuk membelah dada baginda Nabi SAW buat kali pertama. Ini peristiwa kali pertama Rasulullah dibelah dada oleh Malaikat Jibril. Maka ketika itu tuan-tuan, bila Malaikat Jibril datang, Malaikat Jibril dia belah dada Rasulullah, dikeluarkan sesuatu, dibasuh, kemudian dimasukkan semula, dijahit. Peristiwa tersebut dilihat, disaksi oleh adik-beradik susuan yang lain. Maka budak-budak, kanak-kanak ketika itu tuan, bila dia tengok perkara begitu berlaku, peristiwa begitu berlaku, mereka ni jadi kelangkabut lah, duduk jerit, "Mak, ayah ni tengok ni Muhammad ni kenapa ni, siapa duk buat Muhammad ni?" Lebih kurang gitulah suasana kan. Maka Halimatus Sa'diyah datang. Dia datang kepada Muhammad ibn Abdullah, kanak-kanak bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok bila dia datang tuan, dia pangku kepala kanak-kanak bernama Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Dilihat ketika itu Rasulullah dalam keadaan ketakutan dan muka yang sangat pucat. Maka Halimatus Sa'diyah tanya, "Wahai Muhammad, apakah yang sudah berlaku ke atas diri kamu?
Maka Rasulullah ceritakan kronologi yang berlaku. Diceritalah dibelah dada, dibasuh, dibawa keluar sesuatu, dibasuh, dimasukkan semula, dijahit. Lalu tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, susulan daripada peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah dan juga suami dia Al-Harith bertekad, sangat-sangat bertekad untuk memulangkan kanak-kanak yang bernama Muhammad itu ke keluarga kandungnya Aminah binti Wahab di kota Mekah. Sebab apa? Sebab Halimatus Sa'diyah takut ada cobaan untuk membunuh kanak-kanak yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut membuatkan Halimatus Sa'diyah nak pulang semula. Ya, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aminah binti Wahab di kota Mekah. Jadi tuan-tuan, bila disebut Rasulullah dibelah dada, di bahagian mana? Dada Rasul kita luahkan, di bahagian mana dibelah dada Rasulullah? Okay? Para ulama bagi tahu, clue dia adalah kalau tuan-tuan bercakap dalam hati, tuan-tuan rasa di bahagian mana? Yang cuba tuan-tuan cakap dalam hati sekarang, sama-sama cakap. Kan? Tuan-tuan rasa di bahagian mana? Di bahagian sini kan? Kan di bahagian sini ke? Tuan-tuan ada yang rasa di bahagian tepi ni ke? Di bahagian bahu ada? Perut ke? Tak ada kan? Saya rasa sama. Saya pun rasa kot sini. Maka di situlah Rasulullah dibelah dada oleh malaikat Jibril alaihi salam. Peristiwa pertama Rasulullah dibelah dada. Baik. Jadi tuan-tuan, bila Halimatus Sa'diyah bawa Rasulullah pergi ke Mekah untuk diserahkan semula kepada Aminah binti Wahab, ibu kandung Rasulullah, saat itulah yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan oleh Rasulullah. Tuan-tuan bayangkan seorang kanak-kanak lahir tanpa ayah, yatim, tak dapat rasa kasih sayang ayah, dihantar pula ke perkampungan 2 tahun disusukan, kemudian diteruskan semula jagaan sampai umur 6 tahun baru dapat duduk dengan mak kandung. Apa perasaan? Kan kita apa perasaan duduk jauh dengan anak? Kan? Sedih tuan-tuan, sedih, susah nak jauh dengan anak. Itulah yang dirasai oleh Rasulullah dan juga Aminah binti Wahab. Kan? Baik. Bila Halimatus Sa'diyah pulangkan Rasulullah pada Aminah, Halimatus Sa'diyah dia tidak simpan cerita ni, dia ceritakan kepada Aminah, akan tetapi Aminah tidak memarahi dan tidak memusuhi Halimatus Sa'diyah. Kan ketika itu. Baik. Selang beberapa bulan, Halimatus Sa'diyah hantar kepada Aminah, tidak sampai tempoh setahun. Selang beberapa bulan, Aminah ajak Muhammad ibn Abdullah SAW. Aminah, ibu dah ajak, wahai Muhammad, kamu tak pernah jumpa ayah lagi kan? Jom kita pergi ziarah kubur ayah. Lebih kurang gitulah dialog dia kan. Nak ajak Rasulullah ni pergi ziarah kubur ayahnya Abdullah. Pergi ziarah. Ketika itu ditemani oleh Ummul Aiman. Dia pergi bersama sekali. Habis ziarah kubur Abdullah, kebetulan jalan dekat dengan Madinah, Aminah mengajak Rasulullah jumpa bapa saudara, mak saudara belah Aminah di Madinah. Baik. Habis ziarah semua di Madinah tuan-tuan. Dah ziarah semua 4 menakan semua di Madinah. Dalam perjalanan pulang juga ke Mekah. Di satu tempat yang bernama Abwa. Di situlah ujian kedua terbesar yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengambil nyawa ibunya Aminah binti Wahab. Subhanallah tuan-tuan. Kita kalau baca sirah ni, kita tenung betul-betul tuan-tuan. Boleh mengalirkan air mata. Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun telah digelar yatim piatu. Ketika itu tuan-tuan, Rasulullah lihat ibunya rebah jatuh di hadapan dia. Kemudian kanak-kanak nama Muhammad ni tuan-tuan, dia kejut mak dia supaya berharap mak dia bangun untuk meneruskan jagaan terhadap dirinya. Akan tetapi itulah takdir Allah. Allah Ta'ala ambil nyawa ibunya Aminah binti Wahab. Maka kenapa Allah Ta'ala uji Rasulullah sedemikian rupa tuan-tuan? Para ulama bagi tahu, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendidik dan menterbiah nabinya, rasulnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bergantung harap pada manusia, akan tetapi sentiasa berharap satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, berat ujian Nabi kita tuan-tuan. 6 tahun digelar yatim piatu. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, kebanyakan di kalangan kita, mungkin ada 3, 4, 5 orang, kebanyakan majoriti di kalangan kita, di dalam masjid ini, lahir-lahir rasa kasih sayang mak, sempat rasa kasih sayang ayah, yang tidak dirasai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat.
Habis pengebumian Aminah binti Wahab di Abwa, maka Ummul Aiman membawa pulang Rasulullah ke Mekah. Sampai di Mekah, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ya, sampai di Mekah, maka diserahkan Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada tok wan Nabi Abdul Muttalib. Maka sempatlah Abdul Muttalib mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak dalam tempoh yang lama, selama 2 tahun sahaja. Tuan-tuan, dalam tempoh 2 tahun, Rasulullah baru nak bersandar kepada seorang tok wan. Baru nak merasai sepenuhnya kasih sayang seorang tok wan. Tetapi kewafatan, pemergian Abdul Muttalib ketika itu merasakan Rasulullah ibarat yatim buat kali kedua. Peristiwa yang sangat menyentuh dan memberi kesan yang sangat dalam di dalam hati Rasulullah. Peristiwa yang sangat sedih kerana Rasulullah mendapat kasih sayang, sempat merasai kasih sayang ayah daripada tok wannya Abdul Muttalib. Akan tetapi dalam tempoh yang sangat singkat, hanya 2 tahun sahaja sempat duduk diasuh oleh tok wan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan muslim muslimat sekalian, sebelum tok wan Nabi meninggal, tok wan Nabi pernah berwasiat kepada anaknya, iaitu bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib bapa saudara Nabi, Abdul Muttalib tok wan Nabi, datuk Nabi. Jangan tertukar ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tertukar. Talib belakang lebih kurang kan. Abu Talib, Abdul Muttalib. Baik. Lalu tuan-tuan, tok wan Abdul Muttalib ni, dia walaupun dia tahu Abu Talib ni bukan orang senang, orang miskin, orang susah, tetapi dia sengaja memilih Abu Talib yang mana selepas saja Abdul Muttalib meninggal, yang akan terus jaga Muhammad ni adalah Abu Talib. Dia sengaja pilih. Sebab Rasulullah dan Abu Talib ni dia serasi. Dia ngam sikit perangai dia, Tuhan boleh masuk lah orang kata kan. Sebab apa? Sebab Abu Talib dan Abdullah bapa Nabi. Abu Talib bapa saudara, Abdullah bapa Nabi. Mereka ni adik-beradik kandung, satu mak, satu ayah. Kalau tuan-tuan ingat awal tadi kita cerita Abdul Muttalib ni ada zuriat yang ramai hasil daripada perkahwinan beberapa orang isteri kan. Maka Abu Talib dan Abdullah adalah hasil daripada satu mak, satu ayah dan adik-beradik kandung. Maka Rasulullah dan juga Abu Talib ni dia boleh masuk lah, boleh ngam. Dia rasa serasi. Baik. Nak katanya kasih dan sayangnya antara Abu Talib dan Rasulullah. Abu Talib sangat menyayangi Rasulullah, lebih dia sayang anak dan cucu dia. Dan kita boleh melihat peristiwa pemergian ataupun kewafatan Abu Talib sangat menyedihkan Rasulullah. Rasulullah telah mengislamkan puluhan manusia. Rasulullah telah mengislamkan ratusan manusia. Akan tetapi Rasulullah tidak berjaya mengislamkan bapa saudaranya yang mengasuhnya sejak daripada kecil, sehinggalah Rasulullah berumur 50 tahun, wafatnya Abu Talib. Rasulullah tidak mampu mengislamkan bapa saudaranya, walaupun telah mengajar kalimah syahadah, sehinggalah nyawa, hujung-hujung nyawa Abu Talib. Akan tetapi Abu Talib tidak mampu mengungkapkan kalimah tersebut kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, Nabi, Rasul pun tidak mampu memberi hidayah pada bapa saudaranya, umatnya, apatah lagi kita. Kerana kita ni rasa kita lah paling wali sekali kan. Kita lah yang paling boleh buat macam-macam. Sedangkan Nabi SAW, kekasih Allah, seorang Rasul, tidak mampu memberi hidayah kepada Abu Talib, bapa saudaranya, yang sentiasa menyokong apa sahaja yang dibuat oleh Nabi SAW. Walaupun dia bukan Islam, tetapi dia tidak pernah bantah apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi perjuangkan tidak pernah dipertikai. Malah sesiapa yang kacau Nabi, ugut Nabi, Abu Talib berada di hadapan ketika hidupnya Abu Talib, ketika dia mengasuh baginda Nabi SAW. Baik. Dalam satu riwayat, sempat lagi kita nak cerita ni tuan. Dalam satu riwayat ada mengisahkan ketika Rasulullah umur 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun gitu, Abu Talib dia nak berniaga ke Syam. Rasulullah ni walaupun umur kanak-kanak, kita boleh sebut umur sekolah rendah lah kan, 8 tahun, 9 tahun. Ketika walaupun umur yang sangat muda, kanak-kanak, Rasulullah tuan-tuan, dia cerdik. Dia sangat ambil berat dan prihatin terhadap Abu Talib.
Dan dia sentiasa mencari usaha untuk mengurangkan beban Abu Talib kerana dia sedar dia menumpang hidup Abu Talib, dia menumpang kasih sayang Abu Talib, dan dia sentiasa mencari usaha untuk meringankan Abu Talib punya beban. Dalam satu riwayat, ketika itu Abu Talib nak berdagang ke Syam. Kemudian ketika itu Rasulullah meminta pada Abu Talib untuk sertai juga perjalanan ke Syam sebab nak membantu Abu Talib mengurangkan beban. Baik. Pada awalnya tuan-tuan, Abu Talib tidak membenarkan kerana perjalanan daripada Mekah ke Syam jarak dia lebih daripada 1000 km, satu perjalanan yang sangat jauh, panas dan berbahaya di padang pasir. Maka pada awalnya Abu Talib tidak membenarkan. Bila banyak kali Rasulullah minta pada Abu Talib nak ikut juga pergi berniaga di Syam, maka Abu Talib membenarkan, akur dan membenarkan kerana tak sampai hati tinggal Rasulullah seorang diri di kota Mekah. Baik. Dalam perjalanan menuju ke Syam, telah berlakunya satu peristiwa yang sangat menarik. Ya? Telah berlakunya satu peristiwa yang sangat menarik. Kisah ini disepakati oleh para ulama, disebut oleh hadis Tirmizi Hasanul Gharib, jami'un turuqihi marasil wa marasil sahabah hujjatun 'inda jumhuril ulama. Disepakati oleh para ulama. Dalam perjalanan menuju ke Syam, satu kumpulan pedagang yang diketuai oleh Abu Talib. Mereka nak menuju ke Syam akan lalu satu kota yang bernama Busra. Yang biasa kita dengar Basrah kan? Basrah yang biasa kita dengar. Basrah, Busra, dua tempat yang berbeza. Basrah terletaknya di Iraq, Busra terletaknya di Syam. Baik. Maka nak menuju ke tempat perniagaan di Syam, Abu Talib dan kumpulan-kumpulan pedagang yang turut serta, mereka akan lalui kota Busra. Di kota Busra, ada seorang alim Nasrani yang bernama Bahira. Dia ni seorang ahli ibadat, tempat ibadat yang tinggi. Tinggi tempat ibadat dia. Jadi bila duduk tempat tinggi, dia boleh lihat benda yang daripada jauh. Bila dia tengok, satu ketika dia tengok, ada satu kumpulan pedagang yang dalam perjalanan menuju lalu kota Busra. Datang, makin lama makin dekat. Bila dia lihat tuan-tuan, dia perhati betul-betul kumpulan tersebut, dia mendapati ada perkara yang pelik sedang berlaku kepada seseorang di dalam kalangan mereka tu, ni kumpulan pedagang ni. Iaitulah dia melihat awan sedang mengiringi seseorang, tumbuh-tumbuhan dan batu sedang tunduk pada seseorang. Maka Bahira kata, ini adalah menunjukkan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Kata Bahira. Macam mana Bahira boleh tahu? Untuk makluman saya dan tuan-tuan, ulama Yahudi dan juga ulama Nasrani, mereka lebih kenal Nabi akhir zaman berbanding mereka kenal anak dan cucu mereka. Kerana di dalam kitab Taurat dan Injil disebut secara detail terperinci tentang tanda-tanda Nabi Rasul akhir zaman. Maka mereka lebih kenal Rasul Nabi akhir zaman berbanding kita awal lagi. Ya, disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Baik. Maka tuan-tuan disebut, oh ni tanda-tanda Nabi akhir zaman ni. Maka dia kata, aku nak jumpa siapa ni? Kata Bahira. Dia turun daripada tempat ibadat dia tuan-tuan. Dia turun daripada tempat ibadat dia. Dia arahkan staf di bawah dia untuk menyiapkan makanan sebab nak jamu mereka makan. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Kita secara ringkas tuan-tuan insya-Allah. Baik. Kemudian dia kata nak jamu. Bila kumpulan pedagang yang diketuai oleh Abu Talib tu makin lalu kota Busra, Bahira ajak pelawak duduk makan sekali. Kemudian tuan-tuan, dia duduk perhati, tak ada pun orang yang dicari ni. Kata Bahira, tak ada. Kemudian dia tanya ahli kumpulan tersebut, kalian ni datang daripada mana? Daripada Mekah. Adakah semua ahli kumpulan ni ada makan waktu makan ni? Tak, ada seorang budak di luar yang sedang menjaga haiwan tunggangan, yang sedang menjaga barang dagangan kami di luar, iaitulah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Bahira kata, tak apa, ajak sekali budak tu main makan sekali duduk dengan kita, makan. Kata Bahira. Bila mereka ajak kanak-kanak bernama Muhammad ni duduk sekali makan, maka Bahira tadi tuan-tuan, dia duduk teliti kiri kanan atas bawah depan belakang kanak-kanak ni. Dia pusing tengok belakang, ada tanda khataman nubuwah. Kemudian dia tanya, di manakah ayah budak ini? Maka kata Abu Talib, akulah ayah dia. Sebab waktu tu kan Abu Talib asuh dia kan, akulah ayah dia. Maka kata Bahira, maka bagi nak ayah pun abu. Tidak sepatutnya budak ni ada ayah. Pelik tuan-tuan, terkejut Abu Talib. Tak sepatutnya budak ni ada ayah, kata Bahira tadi. Abu Talib terkejut. Kenapa kata gitu? Kata Bahira, innahu sayyidul alamin. Sesungguhnya budak ini bakal menjadi penghulu bagi sekalian alam.
sesungguhnya budak ini bakal menjadi rasul akhir zaman, kata Bahira. Lalu Bahira ni tadi tuan-tuan, alim Nasrani tadi tuan-tuan, dia kata ke Abu Talib, bawa balik budak ni cepat-cepat, takut jumpa dengan orang Yahudi akan bunuh budak ni. Sebab apa? Bangsa Yahudi sampai sekarang, bangsa Yahudi, mereka ni adalah bangsa yang paling ramai bunuh para nabi dan para rasul. Nak kata tuan-tuan, dalam kisah ni Nasrani ni dia agak ringan sikit berbanding Yahudi yang jahat tu. Okay? Jahat. Baik. Jadi tuan-tuan, Bahira ni kata, dekat kanak-kanak ni ada kesemua tanda-tanda Nabi akhir zaman, antaranya adalah innahu yatimun, dia ni anak yatim, dia digelar sebagai Al-Amin, berasal daripada Mekah, dan juga di bahagian belakang ada tanda khataman nubuwah, dan banyak lagi lah tanda-tanda yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada baginda Nabi SAW. Akhir sekali tuan-tuan, Abu Talib membawa pulang Nabi SAW ke Mekah. Jadi tuan-tuan, itu adalah kisah yang sangat menarik. Dengan berlakunya peristiwa tersebut, Orientalis Barat, jahat dan liciknya mereka mengatakan, mereka buat fitnah, mereka cerita, mereka kata, agama yang dibawa oleh Rasulullah yang kita pegang anuti sampai hari ini adalah agama dan ajaran yang dianuti oleh Bahira, alim Nasrani, rahib Kristian tadi. Jahat dia buat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia kata Rasulullah dan Bahira jumpa. Mustahil tuan-tuan, kanak-kanak berumur 9 tahun yang ketika itu Rasulullah bergelar ummi, tak reti baca, tak reti menulis, boleh terima ajaran dengan mudah. Mustahil. Maka ulama-ulama Islam bagi tahu, untuk menolak hujah ataupun fitnah yang ditaburkan oleh Orientalis Barat ini adalah kita mengatakan Al-Quran, kitabullah, mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Padanya ada satu mukjizat yang mana di dalam Al-Quran itu tuan-tuan diceritakan tentang kisah yang sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku, yang tidak ada disebut dalam kitab Taurat dan Injil yang dipegang oleh Bahira tadi. Ya? Di dalam Al-Quran tuan-tuan dikisahkan tentang Nabi Musa, Nabi Khadir. Dikisahkan tentang Isa ibnu Maryam. Dikisahkan tentang Ashabul Kahfi. Dikisahkan dengan berbagai cerita yang dah berlaku, sedang dan akan berlaku. Contoh akan berlaku adalah dikisahkan di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum, tentang kekalahan tentera Rom pasti akan dikalahkan. Maka benda itu adalah berlaku tuan-tuan. Berlaku. Tidak ada disebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Kalau kita nak sambung sirah lagi, kita jumpa hari lain di masa akan datang insya-Allah, jika berkelapangan, ada masa, ada rezeki. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu saja perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati pertemuan kita. Mudah-mudahan dengan semangat ataupun dengan kita mengambil ibrah pengajaran sirah bagi Nabi SAW ini dapat memberikan kita semangat untuk terus menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minina fi Falastin. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.